Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua student-student untuk DPG 5A. Saya Assalamualaikum. Saya adu-adukan kepada panel pemantau kita, Cik Fakrul Aziz dan Cik Syed Ahmad Fauzan untuk dalam kelas ni. So far kalau ikutkan saya MC lagi pada hari ni. Saya tak berapa sihat tapi rasanya terpaksa jugalah kita teruskan juga kelas hari ni. Kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, 6.3 iaitu bacat Bacat. Okey. Hari ni topik learning outcome apa yang anda akan belajar pada hari ni dan anda akan dapat pada hari ini. Selepas habis kelas ni, awak perlu tahu yang pertama adalah tahu construct a project schedule by using a bar chart. Bagaimana awak menggunakan bar chart sebagai satu metod untuk menyatakan project schedule bagi sesuatu projek lah. Dalam setiap projek kita ada project schedule dan salah satu daripada kaedah project schedule yang popular di dalam di Malaysia untuk kontraktor kecil dan sebagainya, SME dan sebagainya itu, kita biasanya akan menggunakan bacat dan dia ada schedule, kaedah-kaedah schedule yang lain. Kita ada PDM, ADM dan sebagainya itu yang lebih complicated dan biasanya bagi kontraktor SME yang kelas G1 dan sebagainya itu, untuk projek-projek kecil biasanya kita akan menggunakan kaedah bar chart method. Okey. Yang kedua, topik learning outcome hari ini adalah bagaimana awak dapat mengira, calculate the total duration, weighting factor, schedule cumulative progress and actual cumulative progress bagi bar chart yang kita akan kira nantilah. Bagaimana awak boleh mengira. Saya akan mengajar awak mengira total duration, weighting factor, schedule cumulative progress, dan kita ada actual cumulative progress. Kita ada ni total duration yang pertama, kita ada weighting, progress, schedule, kita ada schedule cumulative dan actual cumulative progress. Yang pengiraan ni adalah pengiraan yang agak penting lah bagi bacat ni. Selepas kita membuat fikiran, barulah kita akan mengeluarkan, dipanggil sebagai graf, dia dipanggil S-curve. S-curve ni yang menunjukkan progres bagi sesuatu projek. Jadi komponen yang paling penting bagi project management ni adalah S-curve ni. S-curve. Dengan S-curve ni kita akan dapat menentukan sama ada projek itu delay ataupun tak, dan projek itu dalam keadaan yang good condition atau tak. Jadi dengan adanya S-curve ni, dia akan menentukan suatu projek itu dalam keadaan yang sama ada terbaik ataupun dalam keadaan yang tenat dan sebagainya itu. Okey. Jadi 3 benda ni awak akan belajar pada hari ni lah, untuk kita kuasai pada hari. Apa bacat? In project management, saya terangkan dulu introduction bagi bacat. In project management, a schedule is a tool most commonly used to plan the project step by step. Jadi schedule ni schedule adalah satu tools yang digunakan untuk menentukan project flow step by step. Jadi dengan adanya schedule, dia akan menunjukkan bahawa projek tersebut dalam keadaan sihat ataupun sebaliknya. Okey. Di antara sistem-sistem yang kita gunakan, project schedule, construction schedule yang biasa kita commonly use dalam construction, kita adalah bacat yang kita akan belajar pada ini. Kita ada critical path method, kita ada
CPM, Critical Path Method. Dan yang kaedah yang ketiga adalah kita kaedah penggunaan Microsoft Project. Microsoft Project ataupun Microsoft Project itu penggunaan software lah, penggunaan software. Kalau untuk bagi saya ini kita ada 3 kaedah. Satu, penggunaan bacat. Kedua, penggunaan Critical Path Method. Dan ketiga adalah penggunaan software. Software ni tidak bagi pelajar pergi ke KTM kita akan belajar Microsoft Project lah. Tapi bagi keseluruhan untuk dunia construction ni sebenarnya dia ada pelbagai jenis sistem operasi software yang kita biasa gunakan untuk project management. Contohnya kita ada Primavera, kita ada Sectosh, kita ada Quadworks dan sebagainya tu. Dia ada, tapi yang popular di Malaysia ada 2, iaitu biasanya kita akan gunakan software Microsoft Project, akan gunakan Primavera. Dua yang paling popular kat sini lah di Malaysia. Okey, boleh ya? Kita teruskan. Okey. Boleh? Ada soalan? Ada soalan ya? Boleh Encik. Belum ada. Alhamdulillah, syukur. Okey. Hari ini kita akan belajar apa tu bacat. Definisi bacat ni sebenarnya, a bacat is a chart of graph that present categorical data at the rectangular bars with height and length proportion to the value that they represent. The bar can be plotted vertically and horizontally. Biasanya bacat ni menunjukkan, bacat ni adalah certain graph yang kita gunakan untuk present data yang kita nak tunjukkan lah. Jadi kebiasaannya bar ni adalah menunjukkan kepada rectangular bar, iaitu bar yang berbentuk kotak lah. Graf berbentuk kotak. Saya tunjukkan dia. Ini adalah contoh bacat yang biasa kita gunakan untuk represent data kita, data. Apa beza di antara bacat yang kita gunakan untuk menunjukkan data bagi commonly used dengan apa bacat yang biasa kita gunakan dalam project management? Ini ada contoh example of bacat using in project scheduling dalam kita penentuan project schedule. Jadi dia ada beberapa certain perkara yang berbeza di antara tu lah. Antara commonly use, biasanya kalau general use biasanya dia akan menunjukkan menunjukkan data saja. Data saja. Kita ada contohnya ni LDH dan sebagainya itu less than 50,000 dan dia ada data saja. Tapi bagi untuk projek ada syarat-syarat dia lah untuk penentuan bagi bacat ni. Okay. What the difference between normal bacat and the project bacat Beza dia adalah yang pertama, dalam bacat untuk projek kita mempunyai satu, iaitu kita ada construction activity. Jadi dalam bacat punya status kita mempunyai construction activity. Apa tu construction activity? Construction activity adalah semua kerja-kerja yang kita nak laksanakan dalam aktiviti construction lah. Dalam contohnya kita dalam pembinaan bangunan, kita pembinaan jalan dan sebagainya itu. Jadi dia ada aktiviti dia dari certain item kepada certain item yang lain, WBS kepada WBS yang lain. Jadi setiap item tu disusun mengikut numbering dia, disusun mengikut dia punya step by step lah, daripada step yang pertama sehingga dah step yang terakhir. Okey. Yang seterusnya di antara bacat biasa dengan bacat construction, duration yang menentukan bahawa berapa tempoh masa bagi sesuatu aktiviti itu dilaksanakan. Contoh duration yang ada, kita menggunakan days, weeks, quarters dan etc. Dan sebagainya itu. Ada yang menggunakan tahun dan sebagainya itu. Jadi yang kedua dan yang ketiga, bacat actual or schedule.
Jadi dia akan menunjukkan bar tu tersendiri, graf kotak palang tu, dia akan menunjukkan actual ataupun schedule bagi sesuatu kerja. Contoh dia, bagi kerja contoh ni, kalau kita tengok kat sini, contohnya kita tengok kat sini, preparation of the ground, preparation of ground, dia ada satu bar chart yang panjang sampai sini. Dia ada menunjukkan bahawa berapa masa yang dia perlu siapkan preparation of ground tu, berapa lama masa yang dia perlukan untuk menyiapkan dia punya penandaan dia, menunjukkan berapa lama masa dia perlukan untuk menyiapkan ground ni lah, ground surface ni. Jadi dia ada, walaupun kita ada kat sini, dia ada due date dia kat sini, tapi bar chart ni menunjukkan secara visualize dia berapa lama masa yang kita perlukan untuk ni. Jadi dengan adanya bar chart ni, dia akan visualkan sesuatu benda tu dengan lebih nampak berkesan, dengan lebih berkesan. Jadi bagi kontraktor yang sederhana, contohnya SME dan kontraktor kecil, penggunaan bar chart ni paling maksimum lah. Sebab apa? Mereka senang nak pakai, mereka senang nak guna. Kalau contohnya Microsoft Project, kadang-kadang dia susah nak tengok dia punya graf dan sebagainya itu. Sebab apa? Duration dia ada due date kat sebelah depan segi saja kan. Jadi dia nak tengok daripada graf ni susah. Kalau dalam graf ni, dia ada terus daya tarik dia dan dia tahu bila dia nak perlu siapkan. Okay. Kita ada bar chart, rumusan kepada bar chart tadi. Kita ada 3 benda yang bezanya. Yang pertama, kita ada construction activity, kita ada duration, yang kedua, dan kita ada bar tu sendiri, 3. Jadi bagi general use, biasanya dia akan menunjukkan bar dan data saja, Jadi dia tidak ada menunjukkan duration dan sebagainya itu, dan activity yang dilaksanakan. Okey. Why we use bar chart? Kenapa kita gunakan bar chart ni? Yang pertama, kekuatan dia for bar chart, yang pertama sebab dia simple. Bar chart ni simple dan most common schedule. Jadi semua orang boleh faham. Kalau kita tengok kepada bar chart, dan semua orang boleh faham. Jadi daripada bar chart tu, orang tengok, nak siapkan certain job tu dalam masa berapa masa dia, sampai takat ni dia akan berhenti dan sebagainya itu. Jadi dia tahu, sebab benda tu simple dan most commonly schedule. Jadi dia adalah tahap schedule yang paling senang difahami lah. Seterusnya, common sense logic. Daripada bar chart tu sendiri, dia common sense, dia mudah difahami daripada A to Z. Kalau kita tengok daripada bar chart tu, kita boleh faham. Kalau pertama kali lah kita tengok bar chart tu, semua orang boleh faham. Common sense logic. Dan seterusnya, quick determination for gross project. Jadi daripada kat situ, kita tahu gross project tu secara cepat. Sebab daripada bar chart tu, dia dah menunjukkan tarikh bila dan sebagainya tu. Dia ada actual dan schedule. Jadi daripada actual tu, kita dah tahu dah berapa bila benda tu disiapkan dan sebagainya tu. Okey. Tapi dia ada kelemahan-kelemahan dia. Kelemahan dia, yang pertama, real logics of the project non show. Tidak menunjukkan real logics of the project. Contohnya dalam actual, dia just menyatakan actual bukan untuk the live langsung. Jadi maksudnya kalau dia di-update oleh dia punya tu, barulah dia boleh dikira sebagai real logic. Sebab dia update, kadang-kadang orang update pun sebulan sekali dan sebagainya itu. Jadi dia punya tu tidak menunjukkan dia punya real logic dia secara semasa lah bagi sesuatu projek. Seterusnya, tiada critical path. Critical path adalah satu komponen yang sangat penting untuk kita menentukan aktiviti yang kita boleh speed up dan kita boleh slow down. Jadi dengan adanya critical path ni, sesuatu projek itu kita dapat laksanakan dengan lebih pantas, dengan lebih siap, dengan lebih cepat lah. Tapi jika kita menggunakan bar chart ni, dia tiada critical path. Sebab apa? Dia just follow the step of the bar chart yang ditentukan.
Okay, seterusnya, difficult to determine overall project status. Jadi kita tidak dapat nak tentukan project status tu secara detail. Overall project status dalam secara cepat dan sebagainya itu. Jadi kita tak dapat nak tentukan projek tu bila sepatutnya benda tu siap secara actualnya. Okay, sebab apa? Kaedah update-nya secara manual dan sebagainya itu. Jadi dia memerlukan masa untuk kita determine overall project status. Okay. Boleh? Speed up. Okay. Today, apa yang kita akan belajar pada hari ini? Today, we will learn how to, yang pertama, hari ini saya akan mengajar anda bagaimana untuk yang pertama, calculate the project budget. Calculate project budget di mana kita akan mengira total duration and weight bagi suatu projek. Seterusnya mengira schedule cumulative progress dan seterusnya mengira actual cumulative progress. Dengan pengiraan inilah kita akan dapat ni to get the S-curve schedule, iaitu dua schedule yang kita perlu dapat, iaitu S-curve untuk schedule dan S-curve untuk actual. Schedule ni adalah perancangan kita, apa yang kita rancang, dan actual ni adalah sebenarnya berlaku pada di site, di progress yang berlaku di site. Jadi daripada S-curve ni kita akan dapat tahu progress suatu projek tu sama ada okey, on track ataupun delay lah, on track ataupun delay. Okay. Kita terus kepada example of calculation. Bagaimana kita nak mengira bagi example of baca calculation. Boleh kita teruskan? Boleh je. Boleh je. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Terus kepada example of calculation of bar chart. Contoh dia, example yang pertama kita ada from the bar chart below show the simple bar graph schedule for a construction project. Calculate schedules and actual cumulative progress and plotted progress S-curve for actual and the schedule. Okay. Ini adalah contoh daripada bar chart yang kita gunakan untuk construction, road construction lah. Kalau kita tengok sini kita ada road construction untuk pembinaan ini. Dia ada 3 aktiviti penting. Kita ada yang pertama, number 1 aktiviti dia clear strip and subgrade. Yang kedua base course, dan yang ketiga adalah pavement. Pavement iaitu buat premix tu, lay premix. Jadi kita ada hours dia, berapa jam yang digunakan untuk penyiapan clear strip and subgrade. Kita ada dia punya ni lah, sama masa dia untuk base course dan pavement. Dan untuk ni kita ada jadual kita dalam schedule ni terpecah kepada dua. Kita ada yang ni adalah schedule dan ni adalah actual. Schedule dan actual. Schedule ni adalah perancangan bagi sesuatu projek. Kita ada perancangan bagi sesuatu projek. Contohnya bagi clear strip and subgrade ni sepatutnya kita siapkan dalam masa dalam 2 minggu setengah lebih kurang. 2 minggu setengah. Ni ada weeks ni dalam weeks dalam week 1, week 2 kita ada 2 minggu setengah, dalam lebih kurang dalam minggu setengah. Dan yang ni adalah actual, iaitu sebenarnya keadaan di tapak. Sebenarnya dalam keadaan di tapak. Okey, peratusan yang kat sini adalah peratusan yang disiapkan pada waktu week ni. Contohnya kita ada 30%, iaitu 30% sepatutnya siap dalam week 1, 55% sepatutnya siap dalam week 2 dan 100% sepatutnya siap dalam week 3. Jadi sebenarnya peratusan ni adalah bergantung pada week ni. Jadi kalau kita tengok week 1 sepatutnya disiapkan 30%, week 2 55%, week 3 100%. Sama dengan actual ni kat sini. Kita ada 60% sepatutnya yang dah disiapkan pada minggu yang kedua dan 100% disiapkan dalam minggu ketiga.